Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung insya-Allah dalam kupasan kita dan perkongsian sederhana ini. Saya nak bercakap kali ini adalah tentang juzuk 8. InsyaAllah 30 juzuk kita akan cuba habiskan. Juzuk 8 kali ini, kalau juzuk 7 bercakap tentang mindfulness. Sekarang Allah nak bawa karakter mindfulness itu. Nak bawa kita sebagai hamba yang mindful kepada melihat tentang apa yang telah Allah bagi lebih daripada apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan. Jadi juzuk 8 ini kita akan belajar tentang Allah yang memberi lebih daripada apa yang kita tak sebenarnya. Kalau kita perhatikan dengan sangat mindful dengan apa yang Allah bagi. Pertama, dalam surah Al-An'am Allah sebut uh, tentang cahaya yang Allah bagi. Contohnya dalam ayat 122. Kalau kita baca balik dalam surah Al-An'am Allah sebut tentang waja'alna lahu nur. Aku beri kepada kamu cahaya. Allah tak hanya mencipta kita sebagai manusia, Allah tak hanya mencipta kita sebagai insan, Allah tak hanya mencipta kita sebagai satu manusia yang ada tubuh badan, yang ada jiwa, tapi Allah berikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita nak. Kadang-kadang kita minta, ya Allah berilah aku kesempatan untuk hidup. Ya Allah, aku nak teruskan sesuatu yang boleh aku hidup, iaitu bernafas. Orang yang sakit, dia sangat berharap Allah berikan kepadanya kesihatan. Orang yang sedang dalam keadaan miskin, dia berharap Allah berikan kepadanya kekayaan. Orang yang tak ada kerja, dia berharap sangat Allah berikan kerja kepadanya. So kita ada sentiasa permintaan itu, kehendak itu. Allah kata, aku bukan hanya akan bagi kamu apa yang kamu nak, tapi aku akan beri kamu lebih daripada itu. Wa ja'alna lahu nur. Aku akan berikan kamu cahaya. So, bila Allah kata nuran ni, maksudnya apa tuan-tuan? Ulama bahas panjang tentang nur, tentang cahaya. One of the thing yang saya suka nak share kepada tuan-tuan, perkataan nur, kalau kita daripada sudut bahasa, dia adalah satu perkataan yang sangat dekat dengan perkataan nar yang bermaksud api. Nur, nun, waw dan ra. Jadi nur maksudnya cahaya. Nun, alif dan ra jadi nar maksudnya api. Hanya perubahan pada huruf di tengahnya. Sama ada ia nur, cahaya ataupun ia nar, api. Bila dekat-dekat macam ni, antara salah satu maksudnya adalah kita either sama ada kita dapat nur ataupun kita dapat nar. Sebab dia dekat-dekat. Dia sentiasa datang dalam keadaan yang dekat-dekat. Maksudnya, dia bukanlah sesuatu yang terasing. Boleh jadi kalau kita salah sikit, kita tak dapat nur, kita dapat nar, iaitu jahannam. Boleh jadi kalau kita lari daripada nar, kita dapat nur, iaitu cahaya. So, either kita dapat ni ataupun ni. Kita tak ada dekat tengah-tengah. So, Allah akan bagi kita nur ataupun Allah akan bagi seksaan kepada kita kerana kita melarang dan kita mengkufuri Allah SWT. Dan kalau kita tengok in detail, deeper sikit lah kita masuk. Cahaya dengan api ni, dia punya karakter dia tak sama. Api ni karakter dia tak stable. Kalau ada api, tuan-tuan tengok kalau kita campakkan kertas, dia akan terus bakar kertas tu. So, it's very unpredictable and unstable element, api. Sebab itu, orang yang berapi ni, kita kata, kau ni janganlah panaskan api dia. Maksudnya kita jangan biarkan dia ni panah barang lagi. So, kita panggil orang yang panah barang tu sebagai orang yang berapi. Sebab apa? Sebab kalau kita cuah sikit kat dia, dia jadi orang yang panah barang. Sebab that's the character of fire. Fire ni dia memang karakter dia, dia tak predict. Dia sukar kita nak predict. Dan dia sangat tak stable. Kadang-kadang dia tengah membakar. Dia jumpa dengan satu bahan yang akan membuatkan dia lebih terbakar, maka dia bakar lagi bahan tu. Kadang-kadang dia jumpa dengan, kita tak tahu. Dia akan boleh jadi api yang sangat besar ataupun api yang sangat kecil. So, it's very hard to predict api ni. Very, very hard. And it's always unstable. Dia sangat tak stable. Dia boleh jadi besar, dia boleh jadi kecil. And it's very contradict to the character of light. You know, cahaya ni pula, dia punya karakter dia menarik. Cahaya ni karakter dia adalah stable. Sebab tu kita ukur kelajuan dengan the speed of light. Kan? Kita nak ukur kelajuan dia antara planet pula ada tentang planet. Antara planet kita kata, oh ni speed of light. Kenapa kita boleh ukur speed tu dengan light, cahaya? Kerana stable. Kita sentiasa boleh mengukur dia sebab dia stable. Kita boleh predict dia dan dia sentiasa tetap, dia tidaklah berubah-ubah.
Cahaya ni dia bukanlah tiba-tiba besar, tiba-tiba kecil. So, dia punya karakter is very stable. So, nur yang Allah bagi dekat kita, wa ja'alna lahu nuran, that's the meaning of nur. Allah bagi dekat kita cahaya. Cahaya ni boleh diterjemahkan sebagai kebenaran. Cahaya ni boleh diterjemahkan sebagai rahmat Allah Ta'ala, dan Allah bagi dekat kita kestabilan rahmat Allah SWT tersebut. The stability of Allah's love. Kestabilan Allah cintakan kita, sayangkan kita. Allah bagi kat kita benda tu. So, kadang-kadang kita minta dekat Allah, kita minta kekayaan dekat Allah. Tapi Allah bagi bukan hanya sekadar kekayaan, Allah bagi lebih daripada itu. Allah bagi nur, Allah bagi cahaya kat kita. So, kita rasa enlightened dengan apa yang kita nak. Kadang-kadang kita rasa miskin. Tapi Allah bagi kat kita nur, kita rasa sangat tercerah, cahaya dengan kesyukuran kita. Kita rasa kita ada karakter contented. Karakter. Kita rasa sangat content dengan hidup kita, dengan diri kita. That's nur. Kemudian Allah kata lagi, ayat 127 surah Al-An'am, Allah kata Allah bagi Darussalam kepada kita, satu tempat yang sangat tenang satu masa nanti. Kita nak apa? Kita nak keselesaan, tapi Allah tak bagi hanya keselesaan, Allah bagi ketenangan, keamanan. Kemudian Allah cakap tentang tanaman-tanaman yang akan kita makan nanti. Bagaimana Allah bagi dekat kita, dekat muka bumi ni tanaman-tanaman. Kita tak akan nampak benda ni, tuan-tuan, kalau kita tak pergi kepada juzuk 7 balik tentang membina karakter yang mindful. Kita hanya nampak benda ini setelah kita faham juzuk 7, iaitu tentang mindful character. Untuk kita faham kenapa Allah rupa-rupanya tak memberi apa yang kita mahu, tapi memberi lebih daripada apa yang kita mahu. Sebab tu Allah sebut tentang tanaman-tanaman. Lepas tu dalam surah Al-An'am, Allah sebut tentang binatang ternakan. Kenapa? Kerana ini adalah perkara yang resourceful, yang kadang-kadang kita lupa. Kita ingatkan kita ni rezeki ni bila Allah bagi kekayaan dekat kita dalam bentuk wang. Tapi bila kita tengok balik ni, resource yang kamu ada ni, the food security. Saya teringat ayah saya bila saya nak buat walimah, nak kahwin, nak buat kenduri. Bila saya nak buat kenduri, saya kena fikir duit tu bagi dekat bakal isteri saya untuk keluarga dia set up host satu event, wedding lah, walimah. Bila saya nak balik rumah, saya tanya ayah saya, ayah nak berapa ni arwah ayah saya? Dia kata tak ada apa-apa, bagi 1,000 2,000 pun cukup, dia kata. Sebab apa? Sebab nak beli beras je. Nak beli beras dengan bawang je. So, macam mana? Lembu dah ada. Ayah saya beli lembu. 26 ekor. Jadi dia kata kalau tak cukup dah lembu tu, memang hari kenduri tu, tuan-tuan, pukul 11 tu makanan dah nak habis. Dia sembelih pula lagi seekor lembu. Sebab dia dah panggil ramai orang. Dia nak bagi orang makan, dia kata. So, ini rezeki. Ayah saya tak ada duit yang banyak dekat bank. Ayah saya tak ada duit yang banyak dekat emas ke apa. Dia ada food security. Walaupun dalam keadaan inflasi, ayah saya tak akan pernah run out of food. Sebab dia ada ayam yang dia bela, lembu yang dia bela. Ni Al-An'am, tentang keterjaminan makanan. Tentang rezeki yang kita kena tengok lebih daripada apa yang kita sangkakan. Kemudian kita bercakap tentang Allah sebut dalam surah Al-A'raf, iaitu surah yang ada dalam juzuk 8. Satu doa yang Allah berikan, Allah rakamkan doa ni kepada kita. Doa yang diungkapkan oleh Nabi Adam. Doanya, cerita Nabi Adam baca doa ni tak ada dekat surah Al-Baqarah. Tak ada dekat juzuk 1, tak ada dekat juzuk 2. Allah letak dekat juzuk 8. Sebab apa? Sebab kaitan dengan mindfulness tadi. If you are mindful enough, so you can understand the meaning behind this doa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. So, let's see di doa. Jom kita tengok doa ni, kita perhati doa ni dengan mindful. Pertama, Nabi Adam kata Rabbana zalamna. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. This is what? This is a phase of acceptance. Ini namanya kita terima. Sebab itu kadang-kadang orang kata dekat kita, tak payahlah sebut sangat kesilapan kau tu. No, kadang-kadang tuan-tuan, the first step towards a good character is admitting our mistake. Kita kena terima, mengaku yang kita ni buat salah. Itu Nabi Adam ajar kita. Allah tahu ke Nabi Adam buat salah? Allah dah tahu dah. Tapi kenapa Nabi Adam ajar kita untuk sebut? Because it's the part of the process. We need to admit, own the mistake, own responsibility. We need to be responsible for the mistake yang kita buat tu. So, Rabbana zalamna. Apa mistake tu? Balik kepada siapa? Konsekuen dia apa? Diri kita sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, diri kami ni, kami telah sakiti. Kita kena responsible kepada diri kita. Kami telah zalimi anfusana, diri kita. Kemudian wa illam taghfir lana, dan kalaulah engkau tidak mengampunkan kami,
dan engkau tidak mencintai kami, memberikan kasih sayang kepada kami akan jadi orang yang rugi. So, tengok cara Nabi Adam ungkapkan doa ini dengan cara yang sangat mindful. Nabi Adam buat kesilapan, dia mengaku Rabbana zalamna. Nabi Adam kata kalau Allah tak hukum. Instead of dia kata kalau kau tak hukum kami, nampak? Kalau ikut kan, kalau kita fikir kan mudahlah. Nabi Adam kata, kalaulah engkau tak hukum aku. Sebab Nabi Adam dihukum, dicampak ke dunia. Tapi Nabi Adam kata tak, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dicampak ke dunia itu bukan hukuman, tapi itu cara Allah cintakan Nabi Adam. Watarhamna, kalaulah engkau tak hukum kami, kalaulah engkau tak cintai kami. Nampak cara dia ubah sudut pandang. Jangan tengok segala benda dengan kacamata hukuman. Tengoklah banyak benda dengan kacamata cinta. Ini yang Allah bagi dekat kita. So, kita akan belajar benda ni dekat juzuk 8 insyaAllah. Jadilah hamba yang lebih nampak betapa Allah memberi lebih daripada apa yang kita nakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.